Di minggu ini, suami, anak-anak, keluarga menjadi kekuatan untuk mencari rezeki. Meskipun diusahakan secara kecil-kecilan, namun hasilnya cukup menggalakkan dan memberi kepuasan. Tanaman timun tua menjadi sumber pendapatan dan memberi pulangan bukan sahaja kepada keluarga ini, bahkan kepada penduduk setempat. Kita bersama dengan usahawan ini dengan tanaman timun tuanya, antara produk sayuran berkualiti tinggi. Sektor pertanian sememangnya menjanjikan habuan yang lumayan buat yang mengusahakannya. Memberanikan diri menceburi bidang penanaman timun tua, Nur Afifah Abdul Kadir, 21 tahun, tidak menyangka ia menjadi sumber pendapatan yang memuaskan. Saya bermula ni sebabkan saya start tanam tepi rumah dulu. Saya tengok, lepas tu ada hasil, saya try menjual di kedai-kedai di Jikelapan lah. Kemudian saya rasa benda ni berpotensi besar lah. So saya berbincang dengan partner saya untuk membuat secara besar-besaran. Secara tak langsung ni partner saya juga ada pengalaman dalam tanaman fertigasi ni lah. So dia lah yang membantu saya dari segi cara nak membuat, cara nak pasakan di mana, apa semua. Bagi Afifah, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan dan peluang untuk mencari rezeki. Peluang pekerjaan yang semakin terhad kini bukan alasan untuk memeluk tubuh dan tidak bekerja, meskipun hanya bercucuk tanam. Kita menggunakan kayu cengal sebab orang kata mahal, tapi kita nak kualiti kayu tu sendiri. Okay? Sebab kita tak nak bila dah hasil dah keluar, kayu tu patah. Bila gunakan kayu yang mahal berkualiti macam ni, dia mampu tahan lah untuk menahan beban buah tu sendiri. Jadi risiko bila jatuh, habis rosak macam tu. Tidak pernah mengeluh bekerja di bawah terik mentari. Baginya satu kepuasan apabila melihat hasil yang disemai memberi pulangan yang sangat lumayan. Pokok harus disiram baja seminggu sekali bagi menjaga kualiti buah yang cantik dan bersaiz besar. Faktor cuaca juga memainkan peranan yang amat penting. Untuk sekali kutipan, kita mampu mencecah sebanyak 1 tan lah untuk sekali kutipan. So, kita bila kita habis dalam 1 bulan tu, kita boleh mampu dalam 15 tan untuk sekali round lah, sekali musim kita buat. Untuk kutipan, kita buat 2 hari sekali untuk kutipan hantar ke Selayang, ke Kuantan, ke Jerantuk. Kita buat 2 hari sekali. Dan kita untuk proses pokok menjadi matang, buah menjadi matang dalam masa 1 minggu lah untuk setiap peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. So dia akan cukup 1 bulan lah. Setelah timun mencapai tempoh matang, ianya dipetik dan diagihkan mengikut saiz. Kemudian, timun-timun akan dijual kepada pemborong kecil di sekitar pusat jangka Pahang ini. Timun tua kaya dengan pelbagai vitamin, antaranya kalium, vitamin C, kalsium, air dan juga serat. Saya tak sangka usaha saya selama 2 bulan ni membuahkan hasil yang sangat memberangsangkan, sangat cantik, sangat baik. Saya rasa dengan support komuniti, saya rasa banggalah bila saya buat di tanah kawasan saya lahir sendiri, tapi saya dapat support, saya dapat hasil yang macam ni. Saya sangat rasa banggalah dengan apa yang saya lihat hari ini. Merasai hasil dari titik peluh sendiri ternyata satu kepuasan yang tidak ternilai. Mencari rezeki tidak kira walau di mana sekalipun, yang penting usaha dan seronok melakukannya. Antara menu popular yang sering disajikan oleh Afifah ialah masak tempoyak ikan patin bersama timun tua. Di Pahang ni sangat terkenal sebagai timun tua. Orang masak dalam ikan patin, asam pedas, orang buat sayur, ulam. Memang sangat-sangat famous, sangat-sangat permintaan sangat tinggi lah untuk di Pahang sahaja. Santapan bersama keluarga selepas seharian penat di ladang saat yang dinantikan Afifah.
Selain enak menikmati hasil tanaman sendiri, ini jugalah masa untuk bertukar pendapat dan meluangkan masa buat keluarga tercinta. Dalam menjalankan perniagaan ni, kita harus berani mencubalah. Kita jangan fikir alasan, fikir masalah dulu. Kita buat dulu, baru kita tahu masalah tu macam mana. Boleh hadapi ke tak? Sebab kalau kita fikirkan masalah, sampai bila pun kita tak boleh buat. Selain tu juga kita kena sentiasa mencari idea-idea baru, mencari macam mana nak selesaikan masalah kita. Jangan berharap pada orang lain. Kita sendiri pun kena harus berusahalah untuk macam mana kita nak buat benda ni. Macam mana kita nak buat benda ni. Jelas terpancar keseronokan di wajah Afifah setiap kali dapat memenuhi permintaan para pelanggannya. Setiap penat lelah dan keringat yang menitis memberi pulangan yang cukup memuaskan buat dia sekeluarga. Kalau kita gagal dalam pengurusan kita, habis semua bisnes kita. Kalau kita sendiri tak boleh nak manage apa kerja kita, tak boleh nak manage kita punya time, kita punya kewangan pun kita tak boleh manage, maknanya benda ni hanya sia-sia. Lepas itu dalam perniagaan ni, ilmu lah penting. Kalau tak ada ilmu, takut kita tersalah langkah. Kita harus selalu bertanya orang yang lebih pakar, orang yang lebih berilmu, meminta pandangan orang lain, tengok kita boleh bandingkan pandangan orang ni, pandangan orang ni, kita gabungkan sekali. So di situ kita akan dapat satu idea yang sangat cantik lah. Semangat ingin berjaya dan mengubah nasib diri terletak pada usaha dan doa yang tidak kenal erti putus asa. Jika diberi kesempatan, diberi peluang dapat tanah yang lebih besar, saya akan mempelbagaikan tanaman lah untuk sebagai orang cakap cukup jenis sayur tu. Maknanya kita bukan ada timun tua, kita ada peria, kita ada petola, kita ada kacang, kita ada pisang. Maknanya kita akan mampu menghantar stok barangan yang mencukupi dalam pelbagai jenis lah, bukan hanya satu jenis. Wanita adalah golongan istimewa dan memainkan peranan yang besar dalam sosioekonomi negara.